Great. Okey. Selamat petang kepada semua dan saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua yang join kita petang ini, petang Sabtu, untuk bersama dengan siri perumahan, siri sesi perumahan lah. Ya, ini adalah salah satu usaha jaringan flat kos rendah Marhain untuk memberi informasi mengenai anything mengenai isu-isu perumahan. Ya, kita dah buat actually 3 siri perumahan sebelum ini, and this is the fourth one. Ini kali yang keempat. Ya, dan hari ini kita ada one special panelist daripada Jabatan Perumahan Negara, dan kita punya hadirin adalah orang-orang yang saya akan katakan like aktivis dan wakil-wakil JMB dari pelbagai negeri. Ya, so they are here as well with us, dan saya rasa akan ada orang akan datang join lagi ya after this. Ya, jadi saya ingin ucapkan first of all terima kasih kepada Encik Ahmad Zafwan bin Sulaiman untuk sudi datang hari ini online untuk berikan satu taklimat sharing information mengenai faedah dan bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan pusat ya kepada rakyat especially B40 ya. Dan Encik Ahmad Zafwan ni adalah pegawai khas perumahan YB Menteri KPKT merangkap Ketua Cawangan Korporat Jabatan Perumahan Negara, and he's been with the government sector sejak 2007 ya, seorang lama lah kira tu ya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita harap ini sesi adalah sekarang 3:06 ya. Kita harapkan to finish the session in an hour or so dengan 30 minit presentation and then 30 minit soal jawab. So kalau sesiapa ada soalan, you can put in the chat. Lepas tu kita akan address it towards the end of the akhir presentation supaya there's a perkongsian and then kita boleh mula. Alright, tanpa melengahkan masa, over to you Encik Ahmad Zafwan. Okey, terima kasih Puan Madhavi. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, saya Ahmad Zafwan. So, terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi. Especially kita di Jabatan Perumahan Negara ni, kita tengah adakan kempen kesedaran awam untuk bijak beli rumah. #semak sebelum beli. Okay. Kita punya, okay. Next slide ya. Okay. Next slide ya. Terlebih dahulu biar saya perkenalkan Jabatan Perumahan Negara lah. Especially kita di Jabatan Perumahan Negara, kita ada 3 sektor utama lah, iaitu sektor operasi yang melibatkan bahagian pelesinan, pemajuan perumahan, pemantauan swasta, bahagian penguatkuasaan dan bahagian pemulihan projek terbengkalai, dan sektor pembangunan yang melibatkan bahagian dasar, bahagian perumahan mampu milik, bahagian perumahan rakyat dan juga bahagian perumahan mampu milik. Ya, yang ada beberapa yang jaga 2 insentif skim pinjaman perumahan dan projek perumahan awam, perumahan penyewa awam. Kemudian sektor pengurusan itu biasalah is for administrative of the department, bahagian pengurusan, bahagian teknologi maklumat, bahagian kewangan, unit korporat dan unit integriti lah. So saya sekarang ni saya sebagai pegawai khas kepada YB Menteri dan juga adalah ketua unit korporat bagi Jabatan Perumahan Negara lah. Okay, next. Okay, di Jabatan Perumahan Negara ni kita dah bangunkan dasar perumahan negara lah. Especially kita bentuk dasar perumahan negara yang consist of di peringkat federal dan juga di peringkat state untuk jadi sebagai rujukan untuk memacu perumahan negara supaya mampu dimiliki, berdaya huni, berkualiti dan memenuhi elemen komuniti. Kita ada 5 fokus, 16 strategi, 57 pelan tindakan. Yang fokus pertama adalah kita nak memastikan perumahan yang berkualiti untuk semua. Rumah yang orang kata yang dia standard dia digunakan yang standard yang paling bagus supaya rumah tu boleh bertahan lama lah. Kemudian menambah baik accessibility dan kemampuan memiliki perumahan,
Kita cuba bangunkan satu insentif ataupun satu program supaya ramai rakyat Malaysia mampu untuk memiliki rumah. Dan fokus ketiga adalah untuk memastikan kejiranan yang berkualiti dan kohesif. Fokus keempat untuk menambah baik koordinasi antara pembangunan perumahan dan pengangkutan untuk kualiti kehidupan yang lebih baik. Sebab kita faham bahawa jaringan pengangkutan penting selain daripada perumahan, juga penting untuk kita adakan pengangkutan yang strategik untuk memudahkan penduduk untuk pergi ke tempat kerja, untuk akses ke bandar dan sebagainya yang lebih baiklah. Dan memperkukuhkan, yang fokus kelima, memperkukuhkan keupayaan institusi untuk melaksanakan dasar perumahan negara lah, especially di agensi yang entrusted untuk melaksanakan dasar perumahan negara ini. And then kita ada 8 kluster pelan tindakan lah yang untuk memastikan 5 fokus ini dapat dicapai, iaitu melalui dasar dan perundangan, piawaian negara sepanduan, kajian dan penyelidikan, penyelenggaraan, pendigitalan data, pembangunan komuniti, teknologi pembinaan dan penyampaian data diurus. Okay, next. Okay, dasar perumahan negara dalam tu subsetnya adalah dasar perumahan mampu milik negara yang kita buat khusus, kita ekstrak khusus untuk kita nak cover, memberi fokus kepada perumahan yang mampu milik. Sebab ini kita rancang pada tahun 2019, pada time masa YB dilantik Menteri Perumahan, dia lihat kita tak banyak, kita masa tu belum benar-benar fokus kepada perumahan mampu milik. So dia nakkan satu dasar spesifik kepada dasar perumahan mampu milik negara. Yang ni supaya kita ada satu dasar tu yang boleh juga menjadi rujukan kepada kerajaan negeri juga dan juga PBT. Jadi visi dia adalah untuk menjadi peneraju kepada pembangunan dan kawasan perumahan mampu milik yang berdaya huni ke arah kehidupan rakyat sejahtera. Masa inilah yang YB Menteri memohon agar semua rumah mampu milik ni at least 900 square feet. Sebab kalau rumah-rumah lama dulu, masa even kita punya PPR pun sebelum ni pun adalah dalam keluasan 750 square feet. So dia kata tak kondusif. Especially dia kata kalau rumah tu, kalau ada isi rumah yang ramai, jadi keadaan rumah yang kecil itu boleh menyebabkan banyak masalah seperti masalah sosial lah. Because dia tengok kebanyakan di rumah yang dahulu yang kecil, they have a small third bedroom. Jadi yang bilik yang biasanya yang kecil tu dia akan bagi kepada anak lelaki. Tetapi bila anak lelaki itu tak selesa duduk di third room, so dia akan keluar daripada rumah dan berpeleseran lah. Itu masa tu kita tengok lah. And then sekarang ni YB kata at least kena 900 square feet. Okay, skop dia selain daripada keluasan, kita tengok pada harga, kita tengok pada standard, piawaian pembinaan, and then kawalan pemilikan rumah mampu milik dan kawalan pembangunan rumah mampu milik dan kuota pemilikan Bumiputera. Okay, next. Okay, seterusnya kita juga ada membuat kajian untuk menetapkan harga rumah mampu milik berdasarkan median multiple di setiap negeri lah. Median multiple ni maksudnya kita tengok pendapatan penengah kepada setiap negeri itu, apakah pendapatan penengah dia, and then dia ada, kalau kita tengok pada nota tu, dia ada calculation dia macam mana kita kira pendapatan penengah kali 12 bulan iaitu setahun dan kali 3. Itu adalah sepatutnya kalau ikut standard adalah sepatutnya kemampuan rakyat untuk ini mampu milik untuk membeli rumah pada harga mampu milik. So setiap negeri itu dia ada kemampuan mampu milik yang tidak samalah. Contohnya kalau di Selangor kita tengok, kalau di Selangor kita tengok pendapatan penengah dia adalah 8,210. So jadi kalau rumah yang mampu milik dia adalah di sekitar 295,000. Kalau kita bandingkan pula di Kelantan, jadi pendapatan penengah rakyat di Kelantan adalah 3,563 yang jadi rumah mampu milik dia adalah sepatutnya pada di sekitar 128,268. Dan dia juga berbeza antara bandar dan luar bandar. Luar bandar sepatutnya lebih rendah lah, dia punya pendapatan penengah dan juga harga rumah mampu milik. Jadi ini yang kita cuba nak streskan, kita nak kita advocate kepada negeri
supaya cuba menerima kita punya kajian ini, sebab kita tengok developer sekarang ni pun ramai orang yang membuat aduan lah bahawa terdapat banyak yang rumah yang dijual adalah pada bukan harga rumah mampu milik. Bila harga mahal, jadi orang tak beli, jadi berlaku lambakan rumah yang tidak terjual. Jadi developer pun dia kata ni kerajaan kena bantu dia, padahal dia meletakkan harga pada harga yang orang yang tak mampu nak beli. Jadi kita minta supaya bila kita keluarkan ini, kita minta supaya pemaju dan juga kerajaan negeri boleh juga mengambil ini sebagai asas untuk menetapkan harga yang diluluskan untuk dijual di negeri masing-masing. Okay, next. Okay, jadi kita di sini kita adakan kempen kesedaran awam lah untuk bijak beli rumah lah. Yang ini boleh juga dicapai melalui laman web ehome.kpkt.gov.my lah. Okay, actually kempen kesedaran awam ni kita buat ni secara atas talian lah, especially during this hour, masa PKP ni lagi lah. Kita tak boleh nak buat booth ke nak buat sebarang ke. Biasa kalau kita masa bukan PKP ni kita boleh lah buka booth di mana-mana lah, contoh macam di Pasaraya ke apa ke kan. Orang lalu kita boleh bagi penerangan, tapi sekarang ni sebab memandangkan PKP sekarang ni, so kita buat atas talian lah. Ini kita nak advocate lah penyediaan garis panduan umum berkaitan langkah dan maklumat pembelian rumah projek perumahan untuk bakal pembeli rumah tu, utamanya untuk pembeli rumah pertama, especially untuk pembeli rumah pertama. So promosi dan hebahan pelaksanaan kempen kesedaran awam ini dilaksanakan secara sistematik dan aktif melalui pendekatan atas talian lah, seperti yang saya mention tadi. Dan maklumat ni berteraskan peningkatan tahap kesedaran masyarakat, disediakan kita update secara dari semasa ke semasa lah. Okay, next. Okey, ada 8 item. Panduan pembeli rumah, portal permohonan teduh, siaran lesen pemaju perumahan, kit media sosial perumahan, atau perumahan, sistem aduan bersepadu, hotline dan juga peti cadangan. Next. Okey. Macam untuk peringkat pra pembelian rumah ni, jadi yang penting adalah kita nak buat penilaian sendiri sama ada kita mampu atau tidak mampu untuk membeli rumah. Jadi kita boleh tengok kita punya financial dan contoh gaji kita berapa, and then berapa yang kita mampu untuk bayar installment rumah, supaya kita tidak terjerumus dalam kehutangan yang dalam beban hutang yang tinggi lah. Jadi biasanya kalau kita 60% daripada gaji kita tu at least adalah take home pay lah. So another 40% adalah untuk komitmen yang lain lah, untuk rumah ke kereta ke apa semualah. Kemudian yang ni boleh buat juga dengan biasa dia orang yang nak beli rumah tu, so dia cara dia budget dia biasa macam itulah 60-40, ataupun tengoklah kalau dia boleh mampu, jadi rumah yang 40% yang dia boleh mampu untuk buat loan tu, so adakah yang dia boleh bayar installment atau tak, itulah. Kemudian saya makan awal kelayakan pinjaman dengan institusi bank dan meneliti pilihan insurans. So kelayakan pinjaman tu mungkin dia boleh pergi a few banks untuk tengoklah sama ada dia layak atau tak layak, and then a few banks pun dia ada propose interest yang berbeza-beza. Jadi mungkin kita dapat yang better offer, kita boleh ambil. And then insurans pun samalah, dia punya tawaran pun kalau dia ada better offer mungkin boleh ambil. Okey, kemudian pemilihan lokasi, ciri-ciri rumah yang ingin dibeli. Lokasi, biasa location lah yang akan memainkan peranan yang penting lah. Biasanya dia akan cari lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja lah, especially. And then ciri-ciri rumah yang ingin dibeli, sama ada landed ke, bungalow ke, semi-D ke, terrace ke, atau apartment. Biasa lokasi ni akan mainkan peranan yang penting lah, kerana lokasi juga akan membezakan daripada segi harga lah. Kalau jauh sikit mungkin akan murah sikit lah. Kalau dekat dengan bandar mungkin akan agak mahal lah, sebab dia punya value hartanah di dekat bandar dia lebih mahal lah biasanya. Tapi mungkin kalau kita sanggup untuk travel jauh, mungkin kita boleh cari lokasi yang a bit far lah. Biasa macam tu lah. Kalau kita sanggup sacrifice pengangkutan, kita boleh cari yang lebih jauh. Dan mungkin rumah yang jauh sikit tu adalah rumah yang jenis yang kita nak, mungkin boleh kita dapat landed. Contoh macam di KL ni, kalau kita nak landed susahlah, mungkin boleh beli apartment. Tapi kalau kita duduk jauh sikit, macam di belah Kajang ke apa semua tu, mungkin boleh dapat lagi rumah-rumah yang landed
Tapi kita kena travel lah kerja. Mungkin kita boleh sacrifice macam itulah. So semakan status pemaju. Ini penting lah, kerana kalau kita macam rumah yang still under construction, kita nak tahu juga sama ada pemaju ni okey ke tak okey ke, boleh boleh siap ke, ada track record yang baik ke. Yang ni kita boleh semak di website kita lah, ehome.kpkt.gov.my, di carian pemaju lah. Dan kita penting untuk kita make sure lah pemaju itu mempunyai lesen yang sah dan belum tamat tempoh sebelum menandatangani sebarang borang ataupun perjanjian lah. Dan kena pasti dan semakan program yang akan mewakili pembeli. Itu biasalah, kita akan check sama ada itu okey tak okey. Okey, next. Kemudian peringkat pembelian rumah sebelum SMP lah ataupun perjanjian jual beli, dapatkan pengesahan maklumat projek daripada pemaju dan isi borang tempahan unit, booking form. Maknanya kita nak menandakan mana rumah yang kita pilih lah. Kemudian dapatkan pinjaman perumahan, surat tawaran pembelian rumah daripada institusi kewangan sebelum tanda tangan SMP. So kita bila kita dah clearkan kita punya loan, baru kita boleh sign SMP dan semak dan sign SMP dengan peguam yang dilantik. Ada setengah tu pemaju dia dah ada plan program dia sendirilah. So senangkan kita lah, kalau kita nak cari pun mungkin boleh, sebab kadang-kadang dia legal fee dia 1%, cuma administration cost tu lah kadang-kadang ada setengah dia berbezalah value dia. So kalau kita dapat yang biasa mungkin yang okey, kita boleh dapat administration cost yang rendah lah. Okay, next. Okey, selepas pada perjanjian SMP, kita akan buat bayaran wang pendahuluan 10% lah daripada harga rumah seperti mana dalam SMP kepada pemaju. Kemudian kita melawat kerja pembinaan di luar kawasan tapak projek atau pemantauan melalui semakan status pemaju dan projek dengan JPN KPKT, sama ada projek ni ikut jadual, masih dalam ikut jadual ataupun sakit ataupun dah terbengkalai. Tapi hopefully masih dalam jadual lah. Kemudian memastikan bayaran berperingkat kepada pemaju, progress payment dan bayaran faedah bulanan kepada pihak bank mengikut jadual sehingga projek siap. Okey, next. Okey, pada peringkat akhir, apabila dah CCC, bila projek tu dah dikeluarkan Certificate of Completion and Compliance, dia akan terima notis serahan milikan kosong BP, vacant possession daripada pemaju, dan hak milik individu atau strata. Okey, bila kita dah terima kunci BP, yang maknanya kita dah boleh DLP dia akan start lah, defect liability period dia akan start apabila kita dah bila kita dah BP, dah terima kunci. Jadi kita adalah tanggungjawab kita untuk periksa kecacatan mutu kerja dan pelancongan ataupun sama ada terdapat, orang kata patut dia bagi dua toilet tapi dia bagi satu je toilet. Itu maknanya pelancongan daripada apa yang dinyatakan dalam SMP lah. So kita boleh buat aduan ataupun minta dia repair lah. Kemudian sekiranya terdapat kelewatan dan kecacatan, pembeli boleh kemukakan tuntutan LAD dan aduan DLP. LAD liquidated asset damage. Maknanya kita boleh minta ganti rugi lah. Dan membuat aduan DLP, defect liability period, untuk pemaju membaiki segala kerosakan yang diadukan itu. Jika pemaju gagal mengambil tindakan, pembeli boleh membuat aduan ke TTPR, Tribunal Tuntutan Perumahan, Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, TTPR, di bawah KPKT. Okay, next. Okey, ini adalah sistem kita, sistem teduh ni. Kita boleh gunakan untuk melihat projek-projek perumahan yang available lah, yang available yang kita boleh belilah kalau kita berminat. Kita boleh browse ikut negeri, ikut skim, ikut harga dan nama projek lah kalau kita tahu. Kalau tak tahu, kita boleh carilah, kita buat carian, and then mana yang perumahan yang kita rasa berminat, kita boleh liki-liki dan pergilah, pergi tengok. And then kalau berminat, kita boleh kontak pemaju untuk belilah. Okay, next. Untuk di KPKT ni kita ada a few program lah. Tapi untuk yang golongan B40, pendapatan B40 dan ke bawah, kita ada PPR lah. Kita khususkan PPR untuk golongan B40, yang PPR yang sama ada disewa ataupun dimiliki.
Disewa tu rasanya dalam RM124 campur maintenance RM50 macam itulah. Basically tengok kepada state yang menetapkan harga lah. Yang PPR dimiliki ini adalah PPR yang dijual lah, basically dijual ataupun rent to own. Harganya kalau di Semenanjung 35,000, di Sabah Sarawak 42,000. Kemudian kita ada Prima. Prima ni untuk rumah M40 lah, M40 dan ke bawah lah, M40 dan B40. Dia agak mahal sikit lah, dia 300,000 dan ke bawah. Okay, Prima ni dulu pun dia bukan asal daripada KPKT, dia dulu diwujudkan di Jabatan Perdana Menteri lah, pada tahun 2018. Dia dipindahkan ke KPKT untuk dikawal selia. Sama juga dengan PPAM, Perumahan Penjawat Awam Malaysia. Dulu dipanggil PPA 1M, Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia. Selepas pada Kerajaan Pakatan Harapan tu, dia satu tu hilang. Jadi PPAM. Ini khusus untuk penjawat awam lah. Penjawat awam ini pun sama asalnya daripada Jabatan Perdana Menteri 2018. Dia dipindahkan ke KPKT untuk dikawasan oleh KPKT lah. Perumahan penjawat awam juga ada projek. Dua-dua Prima dan PPAM dia ada apps. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada penjawat awam sini boleh, dia ada apps untuk kita nak semak projek, kita nak buat carian semakan dan sebagainya, dia ada apps dia dalam telefon lah, Google Play lah. Okay. Kemudian SPMB, SPMB Syarikat Perumahan Negara Berhad. Dia pun asal SPMB ni adalah daripada Kementerian Kewangan. Syarikat di bawah Kementerian Kewangan untuk membuat perumahan mampu milik. Dan asal-asal penubuhan pun adalah untuk membantu kerajaan memulihkan projek-projek yang terbengkalai. Kemudian bila lama-lama tu dia buat bisnes sendiri. Dia pun jual rumah sendiri juga. Dan skim dia pun skim yang menarik jugalah. Kemudian yang satu lagi, residensi wilayah. Actually residensi wilayah ni adalah di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan lah. Residensi wilayah dulu kita panggil rumah WIP. Dulu kita panggil rumah WIP, tapi sekarang ni dia rebranding, dia panggil residensi wilayah. Dan semua projek-projek ni boleh disemak melalui portal Teduh. Semua ada dalam portal Teduh, senang. Orang kata satu portal untuk semualah, termasuk juga projek swasta, ada kan. Okey, next. Okey, macam PPR ni, ini kita go detail lah. PPR ni program kerajaan, actually asal-asalnya adalah untuk relocation untuk setinggan dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah. Jadi sebab tu PPR ni kebanyakannya kita buat dia di area bandar lah. Bandar yang ada masalah setinggan lah. Tetapi actually masalah setinggan ni kita sukar untuk selesaikan lah, sebab every year akan ada saja yang migrate daripada luar bandar ke bandar. Dan bila dia migrate tu dia tak ada rumah, dan dia setinggan lah. Jadi kita cuba selesaikan, tapi itulah dia akan sentiasa adalah. Cuma sekarang ni PPR pun kita terhad lah. Jadi bila terhad ni kerana permohonan ramai. Jadi kita sedaya upaya untuk kita saring supaya yang betul-betul yang memerlukan lah yang kita akan bagi. Tu yang kadang-kadang bila orang apply tu kita sukar sikit lah. Kita punya waiting time pun quite lama jugalah kita tempoh menunggu. Dan JPN KPKT adalah agensi pelaksana utama bagi projek PPR. Kita ada dua kategori tadilah yang macam saya kata tadi, disewa dan juga dimiliki. Kalau disewa tu dalam 124 sebulan lah. Dimiliki itu around 35,000 dan juga 42,000 bagi Sabah Sarawak. Syarat permohonan dia, pemohon adalah mesti warga negara Malaysia lah. Tu kadang-kadang kalau pergi PPR ada warga asing tu macam mana? Tu maknanya dia orang sewa secara ilegal lah. Jadi ada yang kita dah buat enforcement, ada yang kita eviction, kita akan keluarkan dia lah. Kemudian berumur 18 tahun ke atas, pendapatan isi rumah di bawah 3,000 sebulan, pemohon dan pasangan tidak pernah memiliki rumah dan mengikut syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri dia ada syarat-syarat dia lah. Sebab tu kadang kerajaan negeri dia ada yang dia buat
pemilihan dia sendirilah untuk apa yang akan memiliki PBR. Okey, next. Okey, seterusnya Perumahan Penjawat Awam Malaysia. Perumahan Penjawat Awam Malaysia ni adalah satu skim rumah mampu milik untuk membolehkan penjawat awam terutamanya yang berpendapatan rendah dan sederhana membeli rumah khususnya di bandar-bandar utama. Especially macam di Putrajaya ni lah, banyak ada a few 10 perumahan penjawat awam, kerana kalau nak beli rumah di Putrajaya sendiri ni pun adalah agak mahal. Rumah teres sendiri pun cost around 500,000, more than 500,000. Sebab saya pun adalah salah satu pembeli rumah penjawat awam di Putrajaya lah. Subsidized, saya beli dalam 250,000 sajalah. Which actually kalau ikut dia punya value asal tu mungkin dalam 400,000 something lah. Which is saya tak mampu lah. So dengan ada program ni, jadi saya mampulah beli rumah di sini dan tinggal di sini, so dekatlah saya nak berulang-alik ke tempat kerja lah. Kalau tak, saya mungkin duduk di Kajang semuanya, mungkin ambil 20-30 km lah untuk travel. Jadi ini adalah untuk membantu penjawat awam lah untuk tinggal di bandar-bandar. So dia yang boleh memohon dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan, Badan Berkanun, pihak berkuasa tempatan, Perkhidmatan Awam Negeri dan Badan Berkanun Negeri. Penjawat awam sama ada tetap atau kontrak, dan juga yang telah berpencen pun boleh. Dekat rumah saya tu pun ramai juga yang telah pencen dan dia beli rumah duduk sekali. And then ada juga yang kita buka juga kepada anak pesara. Kita bagi, tetapi dia akan go by priority lah, maknanya priority kepada penjawat awam. Yang kedua adalah pesara, yang ketiga adalah anak pesara lah. And then dia ada moratorium 10 tahun, maknanya kita tak boleh nak jual rumah dalam tempoh 10 tahun tu lah. Sebab kalau less than 10 years tu, maknanya dia akan ada tendensi untuk membuat flipping atau dia punya investing lah. So kita tak nak, kita bagi rumah ni memang untuk orang duduk. Okay, next. Okay, ini adalah a few project lah. PPAM ada di tempat area utama lah pun sama. Ni pun boleh tengok di Portal Teduh. Ada Portal Teduh dan dia pun ada app sendiri yang boleh download di Google Play lah. Kalau ada penjawat awam ni yang berminat, boleh tengok. Masih ada lagi projek yang masih aktif di setiap negeri. Dan harga pun kompetitif lah. Okay, next. Okay, Prima. Okay, Prima. So Prima ni memang asal penubuhan dia adalah untuk nak menyediakan kediaman mampu milik dan berkualiti tinggi dengan konsep kehidupan moden untuk rakyat Malaysia berpendapatan pertengahan lah. Dia wujud tahun 2012 kalau tak silap masa tu. And then memang dia punya dia punya objektif dia adalah untuk menyediakan rumah mampu milik at that time. Banyak, target dia 1 juta masa tu. 1 juta untuk tempoh 5 tahun. Dan dia kelayakan dia adalah warga negara Malaysia, bujang atau berkahwin berumur 21 tahun ke atas, dan pendapatan isi rumah individu atau gabungan antara 2,500 hingga 15,000 sebulan. Pendapatan kasar dan rumah boleh dibeli sebagai rumah pertama atau kedua sahaja. Okey. Next. Ini adalah beberapa projek Prima yang masih aktif yang dah ada yang dah dijual, ada yang dah mula dijual. Ada juga yang masih aktif untuk pembinaan, dan juga boleh disemak melalui Portal Teduh juga. Kita ada boleh tengok projek-projek Prima ni juga. Mana yang dah ada merancang nak beli rumah mampu milik di area-area bandar, mungkin boleh tengoklah Prima mana yang sesuai, mana yang ada. Okay, next. Ini okey, seterusnya SPMB. Di bawah SPMB dia ada satu skim iaitu Rumah Mesra Rakyat RMR. Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani, actually B40 lah, yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang. Dia tak ada rumah tapi dia ada tanah, tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. So kalau ada tanah dan dalam golongan B40 boleh apply untuk Rumah Mesra Rakyat. So dia punya syarat permohonan dia 18 tahun ke atas, pendapatan tak lebih 3,000, pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah usang yang tidak sempurna, tanah tapak cadangan hendaklah bersesuaian dan bebas daripada gadaian bebanan sekatan ke atasnya. Maksudnya tanah tu sama ada sendiri punya ataupun
keluarga bagi kebenaran. Tanah pusaka, adik-beradik ke, semua orang sign consent form lah untuk bagi kebenaran pada dia untuk membuat rumah atas tanah tersebut. Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,600 kaki persegi, tertakluk kepada peruntukan kewangan. Sebab ini memang kita bajet daripada kerajaan persekutuan lah. Kita ada yang punya pinjaman dia tak ada. Pinjaman ada. Ni. Ini adalah dia punya spesifikasi lah. Maknanya kita boleh buat permohonan secara online. Ini konsep dia adalah rumah sesebuah rumah ni kita panggil banglo lah. Small banglo, 1 tingkat, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Kuasa rumah tu depends on the kata dia punya type lah. Ada type A, type B, type C, ada 1000 kaki persegi, 850 kaki persegi dan 750 kaki persegi. Kuasa tanah juga bergantung. Dan harga dia bermula daripada 75,000. 75,000 ni 20,000 adalah daripada subsidi kerajaan. Jadi hutang yang perlu dibayar adalah cuma 55,000 lah, loan dengan institusi kewangan lah, yang berdaftar dengan SPMB. So dia punya loan pun tak banyak lah. I think around 300-400 lah sebulan, murah lah compare to orang kata perumahan yang open market. Kemudian kaedah pembiayaan adalah diuruskan oleh SPMB lah. Dokumen perjanjian yang berdaftar dengan SPMB, pelaksanaan pembinaan juga kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan SPMB, SPMB dan CIDB. Next. Ini adalah kediaman SPMB ini yang SPMB open lah, open market lah. SPMB juga selain daripada rumah mesra rakyat, dia juga buat rumah open market lah, dan dia punya design pun menarik lah. Pun boleh dilari di Portal Teduh lah. Banyak boleh semak projek-projek yang sedia ada lah. Very competitive, very attractive. Location pun very strategic jugalah. SPMB ni pun boleh tahan lah. Next. Ini residensi wilayah. Residensi wilayah dulunya kita panggil rumah WIP lah. Rumah WIP, rumah wilayah persekutuan, zaman Tengku Adnan jadi menteri wilayah. Kemudian bila perubahan kerajaan itu, dia rebranding kepada residensi wilayah. Pun samalah dia untuk di wilayah persekutuan KL lah. Yang syarat permohonan dia adalah warga negara Malaysia, umur 21 tahun ke atas, pendapatan 15,000 ke bawah, 10,000 bagi yang bujang, dilahirkan atau menetap atau bekerja di wilayah persekutuan. Next. Projek dia pun menarik juga. Ada setengah tu masih dalam construction lagi. And then ini pun sama boleh tengok di Portal Teduh lah. Mana projek-projek yang berminat. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan berminat, bolehlah apply. Kalau tinggal di KL lah, dan menepati syarat-syarat dia lah. Next. Ini adalah kita nak cari sama ada pemaju itu masih aktif atau tak aktif lah, ataupun bermasalah atau tak bermasalah. Kita boleh buat carian lesen pemaju swasta di laman web e-home JPN KPKT lah. So, kita boleh masukkan nama pemaju, ataupun nombor SSM kalau kita tahulah, ataupun nama projek. Dan negeri mana, and then kita boleh buat carian. Salah satu daripada kolom ni kita boleh masukkanlah untuk kita nak buat carian. Dan modul. Ini juga adalah salah satu daripada modul kempen Persaudaraan Awam lah. Supaya kita boleh buat carian kepada pemaju swasta di projek-projek yang kita berminat untuk belilah. Ini adalah beberapa info tips lah yang kita masukkan upload dalam kita punya website lah sebagai tambahan kepada kempen kesedaran awam ni lah. So kalau tengok ni macam ada beberapa lah, macam bayaran tempahan booking fee. Sebenarnya kalau ikut pemaju tak boleh kutip booking fee lah. Salah kalau ikut dalam kita punya Akta 118 atau 118, tetapi memandangkan dah jadi amalan industri, ramai juga yang buat. Kalau ada aduan memang salah,
dan kita akan ambil tindakan lah. Tetapi biasanya diorang bila diorang kutip booking fee, bila kita dah selesai urusan untuk mendapatkan loan bank apa semua tu, dia akan incorporate dalam kita punya deposit lah selalunya. Tetapi kalau sebenarnya booking fee adalah salah, dia tidak dibenarkan. Kemudian charge bayaran lewat, so SMP, sekiranya pembeli atau institusi kewangan gagal membayar bayaran ansuran berperingkat dalam tempoh 30 hari dari tarikh terimaan notis bertulis bayaran, charge bayaran lewat akan dikenakan kepada pembeli yang dikira dari hari ke hari pada kadar tempoh setahun ke atas tunggakan. Itulah mana kalau tindakan kita boleh dapatkan kronologi urusan jual beli daripada peguam tentang proses pelepasan bayaran pinjaman bagi mendapatkan punca kelewatan sebenar bayaran tersebut. Kadang-kadang punca dia disebabkan macam pembeli kemukakan disebabkan kalau daripada pemaju tu pembeli kemukakan surat rasmi kepada pemaju dan sesalinan kepada bahagian penguatkuasa JPN. Kalau disebabkan oleh peguam, pembeli perlu berbincang dengan pihak yang bertanggungjawab bagi menyelesaikan isu berkenaan lah. Okey. So poster, info tips dan panduan kepada pembeli rumah di sosmed, social media ni boleh dicapai sama ada melalui kita punya Facebook Jabatan Perumahan Negara, ataupun kita punya Instagram Jabatan Perumahan Negara, ataupun kita punya Twitter @perumahan JPN ataupun @KP Perumahan. Itu kita boleh banyak tips-tips dan panduan kita upload secara berkala. Jadi minta tolong follow lah kita punya Facebook, Instagram ataupun kita punya Twitter untuk dapatkan info lebih lanjut lah. Okay, next. Okay, ini adalah kita punya akta-akta yang berkaitan dengan kita punya jabatan lah, atau 118 ni, atau pemajuan pelaksanaan kawalan dan pelaksanaan yang mana untuk pemaju, pembeli, untuk rujukan pemaju dan pembeli lah, especially. And then Akta 829 berkaitan Akta 118. 829 ni actually Akta COVID lah, memandangkan masa PKP ni. Jadi pembinaan telah terhenti, so akan ada implikasi lah. Jadi dalam akta ni dia akan spell out untuk memberi perlindungan kepada pembeli dan juga pemaju lah. Okey, kemudian Akta 757 ni adalah akta berkaitan dengan pengurusan strata, macam rumah apartmen dan juga strata yang ada gated garden lah. Kemudian peraturan yang berkaitan dengan perumahan lah, pun boleh di-download melalui laman web JPN. Okey. Seterusnya, kalau terdapat sebarang aduan ataupun kita nak bagi maklum balas kepada jabatan ataupun kementerian berkaitan dengan perumahan ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan KPKT lah. Sebab KPKT ni dia ada banyak actually. KPKT ni ada pinjaman wang, ada bomba, ada jabatan kerja tempatan, sistem pepejal. Selain daripada perumahan, boleh dalam portal KPKT dia ada sistem aduan dan maklum balas, kita boleh masukkan aduan kita kat situ. Dengan aduan pemaju perumahan swasta, pemaju lewat, pemaju gagal membuat membuat baik pulih dalam tempoh DLP apa semua, kita boleh buat aduan dalam portal ini dan akan diteliti oleh bahagian penguatkuasa lah kat sini. Okey. Okay, next. Okey, kita juga ada hotline perumahan lah, KPKT. Selain daripada KPKT, kita ada direct kepada jabatan-jabatan lah, Jabatan Perumahan Negara, Agensi Perumahan KPKT dan Agensi Perumahan Kerajaan Persekutuan dan juga negeri. Kita ada hotline perumahan. Okey. Dan juga kalau ada nak mengumumkan cadangan ataupun pandangan berkaitan dengan perumahan, boleh kemukakan. Ini salah satu daripada kita punya inisiatif untuk kempen kesedaran awam untuk bijak belilah. So kita pun minta pandangan masa kita buat kempen ni untuk kita nak dapat feedback apa lagi yang boleh kita perkemaskan ataupun kita tingkatkan lagi kualiti ataupun penyampaian kita punya perkhidmatan untuk kita nak make sure orang beli rumah tu dengan lebih baiklah dan terjagalah kepentingan ni. So boleh kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan
boleh masukkan dalam peti cadangan dan pandangan rakyat berkaitan dengan perumahan dalam kita punya portal. Okay, next. Okay, so itu sajalah setakat ini daripada saya. Okay, kalau ada soalan boleh kemukakanlah. Okay. Terima kasih ya Encik Ahmad Zafwan for the very informative session tadi. And saya rasa kita ada banyak soalan. Actually PPR adalah the hot cake dekat sini ya. So ada banyak soalan mengenai PPR actually dalam in the chat. Jadi saya akan tolong bacakan for the semua soalan yang berkaitan dengan PPR dulu supaya like it's easier for you to answer. Dan bagi kawan-kawan yang ada apa-apa soalan lebih nanti, either you can put it in the chat ataupun you boleh unmute and then ask question. Tapi kita akan focus the question dekat chat sekarang ni lah ya. Okay, kita ada soalan kata berapakah PPR dibina di Lembah Kelang sejak 5 tahun yang lalu? Berapa purata tempoh menunggu untuk dapat PPR? Apakah cadangan kalau pembeli tak layak untuk bank loan untuk miliki rumah PPR? And then the syarat untuk PPR tu dia tanya bukankah syaratnya ialah pemohon atau pasangan ialah warga negara? Kelima ke berapa entah. Okey, adakah rakyat berstatus bujang lebih sukar untuk mendapat PPR? Bagaimana membolehkan anak muda untuk beli rumah dengan harga berpatutan dalam seperti dalam lingkungan 100 hingga 200k? Okay, and dan lagi satu soalan yang the last one for PPR dekat sini ialah dia kata KPKT perlu buat bancian semula kepada pemilik PPR yang ada bagi sewa paling murah RM700 sebulan. Ini saya kurang faham apa soalan dia. Mungkin orang yang tanya tu boleh terangkan little bit later. So for your orang kata apa untuk Encik Zafwan, I letakkan semua soalan dekat chat nanti. So Okay. nanti then it's easier for you to refer balik. Ya. Okay, I give it to you first yang untuk soalan-soalan ni. Lepas tu kita pergi second round of a question. Okay, kalau macam kita tengok berapakah PPR dibina Lembah Kelang sejak 5 tahun yang lalu. So setakat 31 Mei 2021, kita actually ada 190 projek di seluruh negara yang melibatkan 111,322 unit PPR. Dan kalau kita tengok di Kuala Lumpur, kita ada 25 projek yang dah siap melibatkan 32,762 unit. Okey, kemudian ini untuk PPR disewa. And then kalau Selangor kita kata ada 2 projek yang 3,304 unit. Kalau untuk yang PPR dimiliki, Kuala Lumpur ada 2 projek melibatkan 2,100 unit dan Selangor kita ada 2 projek 1,880 unit yang dah siap, yang dalam pembinaan 3 projek yang melibatkan 1,112 unit, yang keseluruhannya adalah 2,236 unit. Actually itulah bila kita kata PPR ni dia adalah digunakan peruntukan kerajaan lah. Kadang-kadang kalau kerajaan ada peruntukan yang banyak, kita boleh buat banyak lah. Kalau peruntukan yang sedikit kita dapat, jadi agak kuranglah PPR yang kita boleh bina. Kita juga sebab kalau ikut peruntukan sekarang ni pun, tambah-tambah dalam PKP ni pun, banyak peruntukan kerajaan disalurkan kepada sektor yang lebih penting lah macam kesihatan, pendidikan. Jadi bajet kita terhad lah. So far kalau saya ingat tahun ni kita cuma ada 3 projek sahaja. Itu pun dalam keadaan yang kita sukarlah untuk nak laksanakan. Padahal awal tahun kita lulus 11 tetapi kita cuma berjaya untuk membuat 3 projek sahaja kerana peruntukan yang terhad. Okey, seterusnya berapa purata tempoh menunggu untuk dapat PPR? Seperti yang saya kata tadilah, sebab
orang kata supply tak banyak, demand tinggi. Jadi memang kita mengakui agak sukar untuk nak isi segera. Dan ada setengah penduduk tu di PPR, walaupun dia punya pendapatan dia dah move kepada yang lebih tinggi, maknanya dia dah meningkat daripada segi pendapatan dia, tetapi dia kadang-kadang dia memilih untuk tinggal di PPR. Jadi dia kita suka untuk at least kalau dia dah keluar kita boleh bagi orang lain pula kan. Itu memang agak sukar. Kita cuba buat enforcement, tetapi kita juga mengalami kesukaran untuk melaksanakan enforcement dan juga mendapatkan data. Jadi memang agak lama lah kerana tempoh untuk kita nak membangunkan satu pemajuan PPR pun ambil sehingga 2 hingga 3 tahun juga. So agak lama untuk kita nak pastikan yang memohon itu dapat segera. Okey, kenapa begitu banyak projek perumahan yang terbengkalai dan sakit, dan bagaimana kerajaan boleh memastikan syarikat pemaju mampu untuk membina projek perumahan dengan sempurna dari segi undang-undang atau polisi? Okey, dia actually ni kalau kita tengok ni adalah kalau projek perumahan terbengkalai ni sebab kerana kita projek terbengkalai. Okey, statistik sehingga 31 Mei kita ada 27 projek. 27 projek yang melibatkan unit rumah 8,933, yang melibatkan 5,405 yang kita rancang untuk nak mendapatkan kontraktor penyelamat lah. Yang kita dah yang projek statik adalah 26 projek, 38%, yang sedang dipulihkan adalah 16 projek yang melibatkan 2,710 pembeli lah. Jadi actually dia problem dia sebab di Malaysia ni kita masih lagi mengamalkan sell and bid lah. Kita jual dulu baru kita bina. Jadi bila tendensi untuk pemaju ni dia apabila dia dah 40% dapat pembeli baru dia akan mulakan construction. And then apabila ada masalah tu yang berlaku. Kalau kita boleh buat build and sell, bila dah siap baru kita boleh jual, seperti kebanyakan negara dah buat, itu mungkin akan mengurangkan projek-projek terbengkalai lah. Tetapi kita masih lagi dalam proses untuk pindaan akta supaya benda itu boleh dilaksanakan lah. Dan juga daripada segi pemaju pun, kalau pemaju besar, pemaju rumah yang besar, dia orang memang bersedia, tetapi kita juga mengambil kira pemaju kecil yang akan mengalami kesukaran kalau dia orang masih lagi kita dah buat build and sell sebab dia memerlukan capital yang tinggi lah. So sekarang ni kita tengah revise benda tu. Actually kita cuba go for IBS lah supaya pembinaan tu actually dah siap 60% di kilang lah. Sebenarnya bila dia dibangunkan di kawasan perumahan tu dia cuma pasang sajalah. So dia boleh mengurangkan projek terbengkalai lah yang dibuat di on-site. Okey. Bukankah syaratnya ialah pemohon atau pasangan ialah warga negara? Ini PPR. Untuk PPR, pemohon dan pasangan adalah warga negara lah, kena warga negara. Sebab hari itu pun memang ada kita buat enforcement jugalah. Mana yang pasangan bukan warga negara, kita minta dia keluarlah. Okey, soalan bagaimana JPM menyelaraskan memastikan pembinaan rumah BPT PPR sebuah milik di negeri? Adakah ianya perancangan kerajaan negeri atau JPM boleh terus bina rumah PPR di negeri-negeri? Actually di negeri kita minta kerjasama negeri lah untuk identify tanah-tanah yang sesuai kepada federal untuk kita nak bangunkan PPR lah. And then dia kena bagi kita tanah lah. Kalau dia tak bagi tanah, macam mana kita nak bangunkan PPR kat situ? Dia kena setuju. Jadi kerajaan negeri memang dia kena bertanggungjawab lah untuk bagi tanah yang lokasi yang strategik dan sesuai lah. Propose kat kita. Kadang-kadang dia orang bagi ada setengah negeri, saya tak nak cakap lah negeri mana. Dia propose tanah kat kita tapi tanah tu tak sesuai. Sampai 3 dia propose, tetapi ada satu tanah sebelah tapak pelebusan, ada satu tanah tu yang kena banyak groundwork. So kadang-kadang negeri pun dia tak kooperatif dengan kita lah untuk bagi tanah-tanah yang sesuai. Jadi kita pun ada masalah. Sebab tanah federal memang kita agak terhad lah. Jadi kadang-kadang
Sebab tu YB pun selalu cakap negeri kena bagi kerjasama dengan kita. Kena bagi tanah yang strategik, kena bagi tanah yang sesuai untuk kita bangunkan PPR. Sebab ini pun untuk rakyat negeri dia juga. Kalau dia pun tak bagi prioriti land kat kita, so kita pun ada kesukaran untuk kita nak bangunkan PPR yang lokasi yang strategik. Okey. KPK. Okey. Mana? PPR sewa hanya RM124 ya. Ya, memang RM124 termasuk maintenance charge tak termasuk maintenance. Maknanya mungkin state tu letakkan maintenance dia RM50 lah. Kebiasaannya RM50 lah. So total jadi 174 ataupun 180 macam itulah untuk sewa. Jadi memang kalau sewa sahaja memang RM124. Ya. KPKT perlu tubuh task force untuk atasi masalah pemilik enggan bayar maintenance fees. Ya, betul, sebenarnya itulah masalah kita lah. Ini masalah daripada dulu sampai sekarang lah. Memang keengganan untuk membayar tu tinggi lah. Kita pun hutang kita pun baru ni pun dalam 70 million. Kita punya maintenance fee. Untuk kita selenggara apa semua kan. Jadi memang agak sukar jugalah. Saya setujulah tubuh task force ni. Tapi sekarang ni, masa sekarang ni mencabar sikit lah dengan PKP semua ni. Tapi kebanyakan PPR adalah di bawah tanggungjawab state. Jadi kita memang selalu kita minta state perlu take charge lah untuk membuat enforcement yang strict lah untuk memastikan membayar maintenance fee. Sebab kalau saya pergi conference luar negara kan, actually kalau macam RM124, macam orang yang selalu overseas yang selalu datang kat Malaysia, RM124 sebulan tu ataupun 170 plus RM50 maintenance tu di KL is almost free lah. Macam tak duduk di KL bayar banyak tu adalah sangat rendah, sangat murah lah dengan rumah yang sebegitu. Sedangkan di negara lain mungkin boleh dapat tiny house saja, rumah kecil 1 bilik 2 bilik. Okey, adakah rakyat berstatus bujang lebih suka untuk mendapat PPR? Actually kita bukan tak bagi, tapi kita keutamaan kepada yang berkeluarga lah. Yang berkeluarga, yang ada anak apa semua kecil. Kadang kita fikir bujang ni bolehlah kongsi-kongsi duduk bilik mana-mana kan, apa sewa bilik ke apa kan. Tapi keluarga ni dia pentinglah untuk ada satu rumah lah. Jadi kita prioritize kepada yang berkeluarga lah. Bagaimana bolehkah anak muda untuk beli rumah dengan harga berpatutan seperti dalam lingkungan 100 atau 200k? Itu boleh tengok kita punya kita punya portal Teduh pun banyak projek-projek yang sesuai lah, yang kita boleh set range harga macam tu lah. Dulu kita ada program My Home My Deposit untuk kita bagi subsidi ataupun insentif untuk orang yang nak beli rumah bagi first time. So dia dapat subsidize untuk harga yang lebih murah, 10% ataupun maksimum 30,000. Tetapi memandangkan kesukaran ekonomi sekarang, jadi quite difficult lah untuk kita teruskan insentif tersebut buat masa ni. Mungkin apabila ekonomi dah stabil sikit, kita boleh continue balik ataupun kita boleh rebrand insentif lain yang bersesuaian lah. Okey, KPKT perlu buat bancian semula kepada pemilik PPR, ada yang bagi sewa paling murah. Ya, memang betul, memang berlaku lah. Maknanya dia bagi orang panggil apa ni, sub-rent apa? Sublet. And then ada setengah tu dah kaya raya. Saya pergi hari tu satu PPR, saya tak nak cakap PPR mana, tapi parking dia ada kereta Mustang masa satu dahsyat. So bila kita semak-semak, rupanya PPR tu atas nama ayah dia, anak dia. Tapi kalau anak pakai Mustang, biarkan mak bapak tinggal di PPR, saya rasa tak padan lah. So macam itulah. And then memang secara kalau kita cuba supaya kita ada satu orang kata sistem subsidi yang dinamik lah. Kalau dia dah lebih daripada group B40, so that they can move to M40 punya segment of subsidized. So dia boleh cari rumah lain yang M40 punya range lah, bila dia dah move tu.
Okay, and then memang kalau yang sublet tu memang kita tak bagilah, tak benarkanlah, kita minta pemilik dia, kita akan enforce kepada pemilik dia lah. Okay, apakah cadangan kalau pembeli tak layak bank loan untuk memiliki rumah PKR? Jadi kalau tak layak loan tu sama ada sewa ataupun rent to own lah. Rent to own, kalau dia nak beli, dia kena boleh melalui kita punya rent to own lah. Rent to own ni kita ada skim lah, maknanya dia sewa dulu, and then kalau sewaan tu dalam masa dia okey dalam 2 tahun, and kita offer dia untuk beli rumah, dan sewaan tu kita inculcate as termasuk dalam bayaran untuk pembelian rumah juga. Itu punya rent to own dia. And then boleh juga sebab kita pun ada platform untuk AKPK lah, so boleh minta nasihat lah dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit pun banyak membantu kita lah dalam kita buat skim insentif untuk dia nak supaya beri pendidikan kewangan kepada bakal pembeli rumah. Macam mana kita nak buat simpanan, macam mana kita nak tahu berapa kemampuan kita untuk bayar installment, pun boleh dapati. Boleh juga semak daripada laman web AKPK lah. Okey. Kemudian, apakah mekanisme atau adakan sebarang atap untuk kontrol harga rumah yang dijual kepada pembeli kedua? Pembeli asal menjual kepada pembeli kedua. Ini subsale kan? Subsale actually memang kita tak ada kontrol lah. Dia atas kalau orang jelah atas harga pasaran lah. In fact, kalau yang rumah yang first orang kata yang rumah baru pun kita sebenarnya pun kita suka untuk kontrol juga, sebab dia sebenarnya ekonomi yang bagus ni dia sepatutnya dia supply and demand. Kalau demand tu ada, supply tu patut sama banyaklah. Tapi kadang ni supply banyak, harga tinggi, tapi demand untuk harga tu tak ada. Itu yang masalah tu. Jadi actually dia harga rumah ni pun itulah dia bergantung kepada lokasi, kepada kemudahan yang ada, value di tempat tu lah. So that's why harga dia macam tu lah. Okay. Kita cuba advocate lah kepada pemaju supaya untuk jual pada harga yang di kawasan tu mampu untuk beli. Sebab tu kita keluarkan yang macam list yang kita tunjuk tadi tu, harga rumah mampu milik yang sesuai, supaya kita boleh developer boleh ambil sebagai rujukan lah. Kalau dia buat harga macam ni, confirm orang tak boleh beli, sebab pendapatan penengah di kawasan ini adalah banyak ni saja. So dia buat rumah mahal, you nak suruh siapa beli sebenarnya? Takkan you nak suruh orang KL beli rumah kat Kelantan ke apa semua kan? So kena harga yang sesuai lah dengan tempat tersebut. Jika setinggan diberikan tanah, bolehkah mereka mendapat bantuan JPN untuk bina rumah? Kalau ada tanah, kita boleh minta bantuan inilah, kita boleh menyertai skim RMA lah, rumah mesra rakyat di bawah SPMB. Tapi kalau kita nak bagi tanah dekat orang ni, tak ada lah. Orang tu kena ada tanah sendirilah. Ada tanah sendiri, boleh join program rumah mesra rakyat di bawah SPMB. Kita ada subsidiah 20,000 kat situ, dia cuma hutang 55,000 saja. Berapakah PPR dibina? Okey, dah tadi. Berapa peratus? Okey. Oh, ni dah. Okey, ni dah jawab dah. PKT perlu buat macam semula. Okey. Mungkin boleh pergi ke soalan yang, because I compile satu soalan, all the soalan for you actually. So good, you're going through. Dekat sini dia ada tanya soalan lagi. Bolehkah kerajaan bikin syarikat pembinaan rumah atau membina rumah melalui JKR tanpa melalui pemaju swasta? Oh, kalau kita buka syarikat, kita buka Prima pun orang nak marah lah. Kata kita kacau market lah. Market pemaju perumahan swasta lah. Jadi it's not good for the economy lah. Yelah, semua orang marah sebab dia orang buat rumah ni macam harga dia tak mampu milik. Tapi sebenarnya masih ada lagi yang mampu milik, boleh layari kita punya portal teduh lah. Cuma mungkin di area tu mungkin orang tak berkenal lah kadang, sebab banyak yang di luar daripada kawasan prime area lah. Tu yang masalah tu. Tapi kita buka Prima ni pun ramai developer marah lah, kata kacau dia punya market lah. Okey, kebanyakan pembinaan rumah mengalami miskin kawasan yang kurang kemudahan infrastruktur yang baik.
Itulah ni yang kita kata tadilah, macam bila kita buat PPR tu, state bagi kawasan tu dekat kita untuk buat. Kadang memang agak jauh daripada kawasan yang daripada bandar lah. Jadi memang sepatutnya dia akan naik juga, cuma ambil masa lah PBT, sebab ada setengah PBT pun dia bergantung kepada dia punya kewangan juga lah. Kalau dia kewangan dia baik, mungkin dia boleh mampu menyediakan infrastruktur yang lengkap pada masa kita dah siap sediakan PPR kat situ lah. So itulah, kadang-kadang kita minta juga supaya negeri-negeri ni bagi tanah dengan lokasi yang sesuai lah. Maknanya di tempat tu yang dah ada dah dia punya infrastruktur, fasiliti. Jadi kita pun tak nak fikir banyak lah kalau kita nak buat. Itulah kadang-kadang state pun tak bantu kita. Jadi kita pun kadang-kadang kita susah juga. Okey, Mr. Arun. Adakah kerajaan akan mendesak pemaju untuk bina rumah yang memang diperlukan oleh rakyat terbanyak, iaitu rumah bawah 200k? Maka beban bekal kerajaan rumah di bahu kerajaan. Jika tidak, JPM boleh fokus rumah untuk B40 dan bukan terpaksa bina rumah dalam harga perengah 100k, 300k. Okey, actually pula macam saya kata tadi, actually rumah ni sepatutnya dia supply and demand lah. Sepatutnya yang supply tu sepatutnya rumah yang orang ada demand yang paling tinggi lah. That's why kita advocate harga rumah yang sesuai, yang mengikut lokasi, ikut negeri tu kepada negeri dan pemaju lah, supaya dia boleh follow lah. Kita nak tetapkan harga tu, actually kita bukan di peringkat kita lah. Jadi kita minta supaya pemaju dan juga negeri make sure rumah-rumah yang dibina tu adalah di lingkungan harga rumah mampu milik lah. Okay. Pastikan masa yang akan datang nanti semua orang dapat rumah sendiri dan mampu bayar hutang rumah sendirinya. Itu adalah kita punya objektif lah. Memang kita nak make sure supaya masa yang akan datang ni semua orang dapat rumah. Bukan B40 je. Semua orang lah. B40, M40 dan juga yang tinggi pun dapat rumah dan juga dapat kehidupan yang kondusif lah. Dan itulah kita punya, termasuk dalam kita punya kempen kesedaran awam lah, supaya kita ni bijak beli rumah lah. Dan kita boleh dapat rumah yang idaman kita dan juga boleh bayar rumah, membiayai rumah tersebut lah. Okey. Jadi ada lagi? Okey, saya rasa ada pandangan-pandangan yang in the chat box tu. Tapi okay. Tapi kalau ada apa-apa soalan, I think kita boleh spare another few minutes, 2-3 minit lagi untuk soalan terakhir, because like sekarang 7 minit sudah. So anybody have any questions ataupun just nak pandangan ke apa, boleh share. Just say name, kawasan mana, and then nak boleh bincang lah. Tapi keep it short. Okay? Ataupun yeah, anything? Going one. 2. Hello, boleh dengar? Ya, Tan. Terima kasih. Nama saya Siva. Ini saya sebagai wakil sebenarnya di Pahang di Cameron Highlands. Ada satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai jawatan kuasa rumah mampu. Dan sebenarnya memang isu ni dah pernah dibangkitkan kepada Encik Jahir Silen dan juga YB Zuraida lah. Sebab yang PPR yang terakhir yang dibina dekat situ dah sangat pada tahun 80-an pada macam sebegitu. Lepas tu memang tak ada apa-apa PPR lain yang dibina, dan memandangkan Cameron itu sebagai satu pusat untuk tourism. So memang harta tanah di situ memang di luar kemampuan rakyat biasa. Jadi kita pun dah banyak kali minta supaya diadakan satu projek PPR di Cameron Highlands. Memang surat pun kita dah hantar, dan yang baru-baru ini kita kenal pasti kerajaan negeri dia dah kenal pasti satu tanah pun. Tapi isu dia di sekarang ini itulah, adakah JPN mempunyai bajet untuk menaikkan satu PPR di Cameron Highlands. Sebab memang dah sejak 80-an sampai sekarang tak ada PPR langsung. Dan so rakyat yang memang lahir di situ, bekerja di situ, yang rumah dekat situ prima pun 200,000 lebih. Ya, betul. Dia tanah tinggi kan. So memang diorang ni tersangkut lah. Jadi kebanyakan orang yang dekat situ kena sewa sampai tak bila-bila.
So memang mereka di sana memang sangat-sangat minta supaya diadakan satu projek PPR. Sebab itulah kita yang kurang pasti macam mana kerajaan pusat KPKT menentukan negeri mana yang patut didahulukan untuk pembinaan PPR ini. Sebab kita dah tunggu lama tapi tak sampai-sampai lagi kan. Jadi itu yang kita nak minta lah. Okey tuan, actually kita bergantung kepada apa yang dicadangkan oleh kerajaan negeri lah. Kalau kerajaan negeri memang cadangkan untuk di kawasan Cameron, jadi kita akan pergi untuk buat penilaian lah, sama ada sesuai atau tak sesuai dengan kos dan bajet yang kita ada. And then seterusnya kita kena minta bajet dengan EPU lah, Unit Perancang Ekonomi ataupun di Kementerian Kewangan lah, untuk dapatkan bajet untuk kita nak bangunkan lah. Tapi so far di Cameron Highland ni saya tak nampak cadangannya. Sebab yang baru ni pun yang kita dapat pun daripada Lancang. A few lah daripada Kuantan. So tak ada yang daripada Cameron mungkin. Tapi itulah maknanya kerajaan negeri kena propose kat kita lah. Bila kerajaan negeri tak propose kat kita, kita anggap kawasan tu tak perlukan lah. Saya rasa memang ada sebab dulu bila kita berjumpa dengan Encik KP Jayasilan, beliau memang ada bagi tahu ada permohonan dan tanah pun sudah dikenal pasti. Tapi masalah dia pada awal dia EPU dia bercadang tengok bajet, lepas tu dia pun jawab tak ada bajet. So dia pass balik kepada JPN lah. Jadi kalau oleh kerana Encik ada di sini, saya cuba remind semula lah kalau boleh diusahakan semula di Cameron Highlands. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tengok. Thank you, Siva. Okay. Anybody else? Kalau tak ada. Okay. The last question here. Okay, Arul bertanya, masa pandemik ni ada ke polisi untuk haramkan pengusiran paksa? Actually kita tak ada that kind of policy lah. Sekarang ni pun kalau kita nak buat enforcement pun memang urusan pindah. Sekarang ni kita tak benarkan lah, especially di PPR lah. Di PPR kita pun, sebab tu sekarang ni pun kalau nak buat pengisian PPR pun kita tangguhkan dulu. Sebab kita tak nak berkumpul ramai-ramai ke, jadi macam mana ke, ataupun berlaku penyebaran COVID ni lah. So far memang tak adalah polisi untuk yang pengusiran paksa ni di peringkat KPKT lah. KPKT tak buat pengusiran sebenarnya, PBT ataupun kerajaan negeri yang akan buat pengusiran lah. Sebab PPR bila kita dah bangunkan, kita akan serahkan kepada PBT dan juga negeri untuk ambil alih dia punya pentadbiran lah. Jadi time COVID ni memang tak buat lah. Tak ada lah. Okay, thank you. Ada yang nak diusir ke? Pasal tu, yang pakai Mustang ke? Okay. So, one more question there. Okay. Saya rasa 4:12 sekarang. Saya rasa we are very good. Saya rasa Encik Zafwan, you did really well, explain really clearly, dan saya rasa ini topik yang sangat hot actually, like kita ada banyak soalan and you managed to answer all of the questions clearly and give all the stats. Thank you so much bagi pihak Jawatan Kuasa Flight Kuasa Redam Marhain. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zafwan and all your team untuk sesi hari ini. So thank you from our side. For the audience, penonton, siaran ini tengah direkod dan kita akan make it available for you. Nanti kita akan share. Dan Encik Zafwan juga ada make dia punya slide available, jadi kita boleh share dengan whoever interested to know more. Alright. Itu sahaja. Terima kasih. Have a good evening and bye-bye. Okay, thanks. Bye. Thanks.